Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita baca surah An-Nisa lagi, dan kita baca masih lagi dari ayat yang pertama insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم
ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi kita merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pemilik, penguasa, pencipta, pentadbir atas sekalian alam. Dialah Allah yang maha berkuasa, yang maha bijaksana, yang maha menguasai segala-galanya.
Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi syukur pada Allah, hari ini kita sambung baca kita. Topik kita agak menarik sikit hari ni lah. Kita dah sebut dah clue madahin dia. Ingat kau bila sebut mana ramai lah pula orang lelaki nak mari hari ni, kurang juga. Mana dia pun tak minat juga tajuk ni. Kita ingat kau bagi hint semalam tu semangat nak mari ni. Rupanya nak mari dengan kuliah pun takut dah. Nah. Kira? Itu kena siapa? Sebab apa semalam kita cerita baca ayat yang ke-3. Dalam ayat ke-3 tu kita dah jelaskan tentang maksud perenggan yang pertama. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum. Kalau kamu tak mampu atau takut untuk berlaku adil pada anak yatim ini, maka kahwinilah wanita lain yang kamu suka. Itu maksud asal kita sebut semalam kan. Kahwin wanita lain yang kamu suka tu pulanglah. 2 ke 3 ke 4. Jadi dari sudut ayat tersebut adanya isyarat kepada keharusan hukum berpoligami. Yang tu yang kita sebut semalam. Sampai begitu ayat dia. Jadi hukum poligami dalam Islam. Dan kita juga sebut semalam sebenarnya hukum poligami ni bukan dalam Islam je. Sebelum daripada zaman Nabi Muhammad ni sudah diamalkan oleh masyarakat-masyarakat sebelumnya, termasuklah Nabi sebelumnya. Nabi Sulaiman kita dah sebut semalam. Bukan 1100 100. Asyik tersasar je. Punya semangat dah. 1000 wow pula dah. 1000 tu dayang-dayang istana emperor Maharaja Cina tu. Jadi hukumnya diamalkan oleh sebelumnya. Kemudian datang Islam menghadkan sampai 4 saja. Tapi hukum inilah yang menjadi kadang-kadang menjadi poin kepada orang-orang yang pertama musuh Islam untuk mengatakan Islam ni agama yang mengeksploitasi wanita, dia kata. Sebahagiannya nampak macam tu. Bagi orang kafir, dia menjadi sebab bahawa Islam ni adalah agama yang tidak baik kerana dia mengeksploitasi wanita. Wanita-wanita barat pun rasa wow, dia pun rasa kena satu je. Jadi mereka ni memang memperjuangkan monogami, tapi dalam masa yang sama berlaku di luar daripada perkahwinan mereka hubungan seks bebas yang luar daripada batasan agama. Di situ mudaratnya lebih besar. Kemudian mari pula kumpulan yang kedua, iaitulah kumpulan wanita-wanita Islam yang bukan melihat sudut seperti mata ataupun yang wanita-wanita Islam yang terpengaruh dengan da'iyah ataupun hujahan orang-orang kafir, sehingga akhirnya mereka sendiri walaupun dalam Islam tapi mereka melawan ataupun berjuang untuk tidak menerima poligami. Yang ketiga, ada kumpulan-kumpulan yang bersifat tak suka dan tak terima, mungkin kerana sifat rasa cemburu yang ada pada wanita. Jadi semua elemen-elemen ini mesti dijelaskan agar keyakinan kita kepada syariat yang indah ini tidak luntur. Kerana antara keyakinan yang perlu ada dalam hidup kita sebagai seorang Muslim ialah
apa saja yang Allah syariatkan itu pasti membawa kebaikan kepada manusia. Dan mustahil Allah mensyariatkan sesuatu yang memudaratkan manusia. Kalaupun berlaku mudarat di atas jalan syariat, maka itu bukan buruk syariat, tapi buruk pelakunya yang tidak melaksanakan syariat dengan betul. Jadi sehingga kacamata kita, kalaupun nampak keburukan, kita tak pergi kepada syariat, kita pergi kepada orang yang melakukannya secara salah. Awak salah, syariat tak salah. Syariat mesti betul, kerana syariat adalah hukum Allah. Okey, jadi sehubungan dengan itu, oleh kerana sudut ni menjadi hujah bagi orang-orang yang banyak musuh Islam, perlu kita sebagai orang Islam kita bina keyakinan dan bina satu sifat orang panggil apa? Yakinlah, keimanan bahawa apa yang Allah Ta'ala syariatkan pasti ada kebaikan. Baik. Jadi dari sudut hukum, dia adalah harus. Dia adalah harus berdasarkan ayat yang kita baca tadi. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Tapi Islam, dia bukan sekadar memberikan jalan untuk kahwin sekadar suka-suka. Kerana perkahwinan dia datang dengan bentuk komitmen. Komitmen. Sebab tu orang-orang kafir, orang barat dalam bala ni, dia kira boyfriend dengan girlfriend dia. Sebab dia tak nak ada komitmen. Hari ni dia suka, dia bersama. Esok dia tak suka, dia pindah ke orang lain pula. Lepas tu dia tukar pula. Pasal apa? Dia tak nak komitmen. Bila tak nak komitmen, maka dia boleh suka-suka. Dan kalau apa pun berlaku, mungkin ada salah satu daripada pihak yang teraniaya. Dalam kes perkahwinan, kebanyakannya wanita lah. Kalau tiba-tiba dia lemah, dizalimi, kemudian diabaikan, anak-anak ditinggalkan, itu mudarat-mudarat yang terhasil, sehingga akhirnya wujudlah sebuah masyarakat yang tak kenal ibu, tak kenal ayah. Zaman lah ni dia ada satu, dia panggil apa, mahkamah keibubapaan ni, paternity kau dia panggil apa, dalam di barat ni, dia terpaksa masuk mahkamah untuk tentukan dia ni anak siapa. Dia kena masuk mahkamah, ambil cari DNA ke apa semua. Seorang suami kata ni bukan anak saya, dia kata ni anak saya pula. Oh ni bengong, jadi pening. Kita dalam masyarakat Islam ada syariat yang menjaga. Kerana daripada hukum syariat ni bagi daripada maslahat agama. Agama ni bila dilihat daripada sudut fiqh, setelah diteliti dalil-dalil daripada keseluruhan agama, maka ulama mengatakan Allah ni setelah dilihat pada dalil-dalil agama, syariat ni datang untuk menjaga manusia. Dan dia menjaga manusia dalam maslahat mereka yang 5. Maslahat manusia ni dipanggil daruriyatul khams. Maslahat keperluan manusia yang mesti dijaga ada 5 benda. Pertama apa dia? Agama. Syariat ni dia datang untuk jaga agama kita. Jangan duk pergi sembah selain dari Allah. Jadi Allah haramkan syirik, Allah haramkan pintu-pintu syirik, sebab nak jaga agama kita. Nombor 2, syariat ni dia datang untuk menjaga nyawa kita. Nyawa kita dan nyawa lah, menjaga nyawa.
Jangan bunuh diri sendiri, haram. Jangan bunuh orang lain yang tidak bersalah, haram. Kalau perang, diizinkan untuk membunuh. Itu agama datang tujuan nak jaga nyawa. Bahkan nyawa dijaga ni sejak daripada dia dalam janin lagi. Kalau orang tanya apa hukum menggugurkan kandungan, apa hukum dia? Haram. Pasal apa haram? Kerana janin tu sudah adanya nyawa, maka dijaga. Bunuh anak tak boleh, bunuh tak boleh, jaga nyawa. Itu syariat. Yang ketiga, menjaga akal. Menjaga akal kita. Tak boleh mabuk, tak boleh buat benda-benda yang merosakkan akal. Mabuk tak boleh, dadah tak boleh. Apa lagi? Ketum, wak ubat. Semalam saya pun ada bincang panjang. Siapa saya kata benda ni kena kembali kepada ahli fatwa. Sebab orang tanya pasal masalah ganja. Kan sebab lah ni kan ganja dah ada. Dia panggil apa tu? Ganja perubatan. Dia panggil apa? Cannabis. Cannabis istilah dia lah, saya pun lupa. CBD oil, cannabis base. Kau apa? Saya pun tak erti juga lah. Jadi saya berkata kerana saya tak erti, tanya ahli fatwa. Cuma kalau qad ataupun asal, saya dah baca-baca, kadang-kadang melibatkan maslahat. Kita kena tengok hukum asal dia. Hukum asal, apakah asalnya harus, kemudian yang haramnya salah guna, ataupun hukum asalnya haram yang dibenarkan kerana darurat. Ada dua tu lain. Sebab ada yang guna argument, kalau nak kata haram, tak bukanlah tu orang duk guna, bukan setakat cannabis, dalam ubat-ubat biasa, drug lagi ada, drug. Jadi drug dada-dada tu pun haram juga. Kalau kata tak boleh berlaku lah makan ubat hospital pun. Jadi saya pun jadi pening dia jawab, kata ni ahli fatwa kena bincang ni. CBD. Cuma kita kena belajar dari sudut hukum asal sesuatu perkara, sama ada asalnya harus, yang dilarang adalah salah guna, ataupun yang asalnya haram yang dibenarkan itu kerana mudarat, keperluan yang mudarat. Beza dia, kalau hak ni asalnya harus ikut boleh selama jangan salah guna. Kalau asalnya haram, semua orang tak boleh, kecuali yang doktor kata awak dibenarkan guna. Maknanya doktor dia ahli dalam masalah ni, dan doktor yang tahu tahap mudarat dan keperluan dia. Kalau sekadar dia kata saya nak guna untuk perubatan, tapi tidak ada doktor yang mengesahkan keperluan dia boleh guna, maka dia kekal di atas asalnya haram. Itu benda tu kena detail. Tapi kenapa kembali kepada asal? Kenapa? Kerana Islam nak menjaga akal. Sebab perkara-perkara yang memabukkan, ataupun disebut satu lagi saya mufattir. Satu mabuk, yang kedua ketagih. Mufattir ni dia punya maksudnya bila kita tak ambil dia jadi lembek, kita lemah, kita kena consume dia balik untuk kita jadi cergah balik. Memang kita kata waktu kita pakai tu dia jadi cergah hebat. Tapi bila kita tak pakai dia jadi lemah. Kena ambil balik, akhirnya mewujudkan dia panggil ketagihan, rasa air liur keluar gini, pasal kena ambil ketagihan.
Kita tak boleh nak banding dengan tongkat Ali. Tongkat Ali tak ambil tak apa, ambil pun tak apa, tak ada masalah. Jadi bila bermula ketagihan, dia akan jadi melemahkan juga akal. Orang yang ketagih ni sampai peringkat khayal tu satu. Ketagih ni sampai peringkat bila ketagih memang dia tak menggigil, dia tak tahu buat apa, dia tak reti nak fikir dah masa tu. Sampai terpaksalah dia buat apa saja untuk menghilangkan ketagihan dia. Bila high itu lain, ketagih lain, kan? Jadi sini semua adalah masalah kerana Islam nombor 3, maslahat dia menjaga akal. Yang keempat, syariat juga datang untuk menjaga nasab, keturunan kita. Keturunan ni benda mahal, bukan kata main-main keturunan ni. Keturunan ni sesuatu perkara yang dijaga oleh agama. Sebab tu keturunan yang baik-baik ni jagalah dia. Antara yang Allah Ta'ala sebut ataupun Nabi SAW sebut bahawa Nabi ini dipilih dari keturunan yang baik. Nabi ini dipilih dari keturunan yang baik, daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian Quraisy, kemudian Kinanah, kemudian Quraisy, kemudian Bani Hashim. Nabi itu keturunan yang baik. Sebab tu antara perkara yang Nabi sebut indikator nak kahwin ialah tengoklah pada keturunan. Tapi bukan dia yang paling utama, utamanya adalah agama. Tapi keturunan ada faktor tak? Ada. Keturunan ada faktor. Kahwin inilah keturunan baik-baik, orang-orang soleh. Pasal apa? Dia ada unsur tasalsul. DNA dia tu boleh orang panggil menurun. Perangai rupa boleh menurun, kepintaran pun boleh menurun, akhlak perangai pun boleh menurun. Jadi disebabkan itu adalah faktor, walaupun dia bukan 100% tapi ada faktor. Karena itu Islam ni menjaga keturunan nasab. Yang kedua dalam bab nasab ni juga ialah adanya unsur bila tak jaga boleh menyebabkan orang kahwin sama adik-beradik. Bukan kahwin apa tu. Dalam Islam ni ada mahram. Orang yang kita tak boleh kahwin kerana dekatnya dia dengan kita, silaturrahim. Dan dia ada hubung kait pula dengan genetik, DNA kita. Sehingga orang yang kahwin dalam keluarga dia akhirnya jadi masalah genetik. Ada memang masalah. Kita ada satu klan kultus di Amerika dulu, dia kahwin sama-sama dia, adik-beradik. Akhir sekali dia jadi macam orang yang tak normal. Jadi orang tak normal. Sebab apa? Genetik itu tak boleh orang yang terlalu dekat dengan kita. Dia kena jauh. Lagi jauh lagi baik. Maka kahwin campur, kahwin tu orang panggil berpanggil kahwin rentas bangsa ni kadang-kadang boleh memberikan genetik yang kuat. Itu antara hikmah yang Allah Ta'ala, kerana itu Islam menjaga nasab. Jaga nasab. Kerana nasab juga adanya hukum pusaka, nikah kahwin, silaturrahim. Kalau tak ada nasab nak gimana? Harta kita nak gimana? Ni kita tahu bila ada nasab keturunan, harta tu boleh turun kepada nasab keturunan. Ada. Dan yang ke-5, Islam ni datang untuk menjaga apa? Nombor 5. Nombor 1 agama, nombor 2 nyawa, nombor 3 akal, nombor 4 nasab, nombor 5 harta. Islam ni dia datang untuk menjaga
harta kita. Mana haram kita curi, haram seorang itu judi, haram makan harta riba, haram merompok, apa lagi berkaitan dengan harta, wajib zakat, bagi kepada orang miskin, dianjurkan sedekah. Kita ada orang yang tak ada benda tu, kadang-kadang harta dia tak mikir bab sedekah. Saya bab ni ada viral 2-3 video yang memang hebatnya orang Islam bab infak ni. Memang kita tengok orang kafir ni banyaklah dia ada charity dia, tapi charity dia lebih kepada kemanusiaan, humanity. Dia charity dia kerana humanity. Tapi kita punya charity up lagi satu level adalah kerana agama, kerana Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Sehingga ada beza antara humanity dengan agama. Dia kata kalau humanity, orang kaya tak ada masalah untuk bagi, tapi kalau orang miskin dia rasa dia tak kuat, panggil motivasi dia untuk bagi. Tapi kalau orang buat kerana agama, walaupun dia perlu benda tu, dia ada nilai sacrifice, dia akan ada nilai. Ada seorang dalam tu asal daripada Afrika, saya lupa negara dia apa. Orang pun buat pura-pura jadi miskin. Pergi tanya dia, minta. Dia kata aku tak ada nak makan hari ni, gini, tolonglah aku. Dia seluk poket dia, buat keluar duit shilling bagi. Dia kata, brother, aku pun sebenarnya tak ada, tapi kamu lebih berhajat daripada aku. Aku ambil duit ni bagi. Terkejut tu, apa tu, influencer tu. Dia kata, dah mu kata mu tak ada duit, dah dia kata. Apa yang orang yang perlu kepadanya hari ini lebih berhak daripada aku yang mungkin aku perlu dia untuk esok. Dia sampai kata lagu tu, ni orang Islam. Mak Saleh tu terkaku. Akhir sekali dia kata ginilah, aku sebenarnya dia kata apa, sebenarnya aku ni nyamar je, ni aku nak bagi duit kat kamu. Bila bagi duit kat kamu, menangis kawan ni. Dia kata, mu tahu tak, hari ni aku memang aku sendiri pun tak ada tempat tinggal, tak ada apa, nak kena bayar tuition universiti lagi, aku pun tak tahu. Tapi tiba-tiba mu mari bagi kat aku, tak apa, terima kasih. Dia pun up tu, semua orang terharu. Orang terharu pasal apa? Dalam keadaan dia sendiri susah, dia masih boleh tolong orang lain. Dan kata-kata dia tu memberikan inspirasi. Orang yang berhajat kepada makanan hari ni lebih berhak dengan apa yang kita ada daripada kita nak guna esok. Dia kata gitu. Inspirasi. Akhir sekali dia ni pun kutip-kutip duit, bayar yuran kawan ni untuk habis pengajian dia. Menangis pula dia kalau gini-gini, menangis. Dia kata, mu tahu tak, dia kata, dia cerita, sebenarnya aku duduk sini ni, aku datang hijrah sambil aku belajar, aku kerja, aku hantar pula duit aku kerja ni untuk bantu orang-orang budak-budak kampung aku sekolah. Kawan tu lagi bengong dia tu. Aku ingat tolong hak pengajian dia ni hebat dah. Rupanya dia lagi hebat. Dia sanggup kerja untuk tolong kanak-kanak di kampung dia, hantar duit untuk orang sambung belajar. Lah kali Muhammad ni bui kereta bagi duit 100,000 bagi. Untuk dia kata, kamu kalau beginilah sifat kamu, kami bantu kamu untuk kamu boleh bantu orang lain pula. Islam ni benda tu tak sakapas itu kalau tak ada iman untuk kita berinteraksi dengan harta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sosial eksperimen di barat. Mereka ni homeless ramai, nak bagi duit charity gini ni, terpaksa minta sedekah. Dalam negara Islam jarang kita jumpa homeless. Pasal apa? Kita ada zakat, kita ada sedekah, macam-macam, kita ada wakaf. Sebab Islam datang untuk menjaga harta kita.
Sebab tu ekonomi Islam adalah yang terbaik. Tapi jangan kerana dia pakai kopiah tinggi, jubah besar, tapi eksploitasi pekerja kita, inilah ekonomi Islam. Tak, Islam tak menjaga agama lagu tu. Tu eksploitasi. Orang tanya bayar zakat tak? Dia ada anak-anak yatim, dia mesti dia bayar zakat ke anak yatim. Bukan dia bayar anak yatim, anak yatim bayar ke dia. Itu bukan Islam lagi dah. Anak yatim kena bayar, rumah-rumah amal kena kutip duit, bayar hantar kepada organisasi. Itu bukan sistem Islam. Itu sosialis ke komunis ke apa tu. Islam jaga harta ni dengan sifat yang sangat-sangat ideal, bagus. Jadi termasuk dalam bab keturunan ni lah, ataupun semua ni lah datangnya syariat. So kita yakin apa saja yang Allah syariatkan pasti membawa kebaikan. Termasuklah nikah kahwin. Nikah kahwin untuk menjaga nasab keturunan. Bahkan boleh jadi kerana menjaga akal, boleh jadi kerana menjaga harta, boleh jadi kerana menjaga nyawa, boleh jadi kerana menjaga agama. Hanya disebab kahwin, dia boleh jaga 5 benda. Agama dia terjaga, harta dia terjaga, akal dia terjaga, apa lagi? Yang 5 tu terjaga. Pasal kalau tak kahwin dia jadi bengong lah, apalah, boleh bagi zina, nasab, anak pula jadi hak. Orang panggil tak ada keturunan, jadi besar perokok pula, begini macam-macam. Jadi sebab tu syariat ni indah. Baik, itu pada syariat umum perkahwinan. Mari pula syariat, kenapa pula dah dia kata Islam bagi masna wa thulatha wa ruba'. Dia kata, ustaz, saya terima dah ustaz kata mula-mula tu, tapi bila bab masna wa thulatha wa ruba' ni payah sikit lah dia kata. Setengah-setengah tu ustazah pun kata lagu tu. Tu ustazah kata lagi payah lah kita nak jawab kan. Baik, bila kita kata hikmat, ataupun bila Islam mensyariatkan perkahwinan poligami, tapi dia bukan sekadar saja-saja. Dia mesti ada garis panduan dia. Yang pertama, keadilan. Adil. Dan adil ni kita kena fahamlah. Adil ni sifat dia bukanlah maksud adil tu mesti sama rata. Melainkan adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau hak ni keperluan dia, anak dia ramai, hak ni keperluan dia, anak dia sikit, tak samalah kita bagi. Pasal apa? Pasal hak ni lebih banyak berbanding hak ni. Pasal apa? Dia bukan soal sama rata, tetapi dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian kalau bab keadilan itu dari sudut pembahagian malam dan sebagainya, tapi masih lagi dalam ada ruang di antara suami isteri untuk membentuk bagaimana keadilan itu boleh berlaku. Yang kedua, syaratnya juga adalah kemampuan. Kesetakan adil saja, kemampuan dari sudut nafkah zahirnya, nafkah batinnya, istita'ah. Tapi mari zaman kita dia kata, itulah kalau gaji tak ada 10,000 jangan cakap lah, yang sembang lah dia kata. Nak 20,000 nak kena cukup syarat. Duit raya kena ada, cukup syarat. Padahal duit raya bukan nafkah, tapi dia masuk juga ni. Macam panggil into the scene dia panggil. Jadi maksudnya apa? Keperluan itu kalau orang kata bab ni kan, dia kata kena ada begini-begini. Kadang-kadang kita meletakkan syarat tu terlebih tinggi daripada yang sepatutnya. Sahabat-sahabat Nabi yang kahwin 2, kahwin 3 tu, Nabi pun rumah dia pun ala kadar je, tapi masih dikira sebagai mampu. Kita ni nak kena ada rumah, ada kereta, ada apa baru boleh. Maknanya syarat kita tu dah terlebih tinggi. Keperluan dalam agama sebenarnya sangat-sangat basic.
basic, bukan kata sampai mengabaikan, tapi very basic. Baik, kita bincang pula dari sudut hikmat ni. Hikmat, panjang betul lah hari ni. Dia terujuk artikel lah panjang, kena baca lah. Nombor hikmat. Kenapa Allah benarkan poligami? Supaya kita nak gambarkan, indahkan balik syariat Allah ni. Yang pertama, tujuan dia adalah meramaikan umat. Kerana umat yang ramai ni antara maksud dalam syariat. Nabi pun suka umat dia ramai. Jadi macam mana nak ramai? Kahwin lah. Nak ramai lagi? Kahwin lagi. Sebab tu zaman kita ni tak siapa dah anak dia lebih daripada 10, melainkan orang tu mesti poligami. Kalau seorang tu biasanya 7, 6, makin lama makin minim kurang. Pasal apa? Sebab umur kahwin kita pun dah jadi lambat. Zaman dulu siapa mak seorang? Pasal apa? Umur 17, 18 dah kahwin. Beranak 15 pun ada yang kahwin. Beranak sampai dia seorang tu boleh 12, 13 orang anak dia. Pasal dia start awal. Zaman lah ni umur 25 baru kahwin. Jadi dia dah 10 tahun waktu produktif dia tu, antara balik dengan dia kahwin 10 tahun tu dah hilang. Dia start 25, mungkin dia boleh sampai 35. Nah, waktu ideal untuk dia tu. Lepas tu kalau dia pergi extend lagi, kalau 40 doktor berkata ni dah start risiko dah. Kalau lebih daripada 40 tu biasanya doktor tak bagi dah. Ada tapi jarang-jarang. Tengok kepada kesihatan dia. Jadi bila waktu productivity tu paling subur tu, dia tak guna waktu tu, dia lambat, maka populasi manusia makin kurang. Bahkan kecerdasan manusia juga makin lama makin menurun. Pasal waktu yang terbaik untuk dia reproduktif, kalau panggil dia adalah melahirkan pada waktu tubuh dia paling sihat. Di awal kelahir, kalau kita kata umur dalam 20 sehingga 30, itu adalah waktu yang paling sesuai. Anak sihat dan sebagainya. Makin lama makin berisiko. Bukan berisiko pada ibu saja, pada anak tersebut. Dari sudut ramainya orang yang panggil ada penyakit genetik. Sebab tu kalau orang tanya, kenapa ramai lah ni budak-budak yang zaman dulu tak ramai, lah ni macam-macam mana, banyak. Jadi orang pun macam tak tahu, tak jumpa. Tapi pada kita, kalau orang lari daripada syariat, dia akan banyak mudarat. Salah satunya ni lah. Sebab dia banyak orang lah ni, dia melahirkan dalam usia dia yang hujung-hujung. Nah, dia kalau budak sangat tak boleh juga, kalau tua sangat dia kena tengah-tengah tu. Macam orang panggil buah durian lah. Awal musim pun buah buruk, ujung musim pun orang panggil buah buruk. Buah dah tak cantik dah hujung-hujung tu. Dia kata ustaz ni mai buah durian lah pula. Tak, tapi ni kajian. Ada seorang presiden, Singapura. Bila dia ada orang tanya, student ditanya, budak tu tanya dia bertanya budak tu balik. Budak tanya bab lain. Dia tengok budak ni boleh jadi comel berapa kau. Dia kata, ni umur berapa? Dia kata umur 28 kau begitu, dia kata. 26 kau 28 gitulah. Dah kahwin dah? Dia kata tak lagi, pasal orang duk fokus ngaji. Dia pun kata kahwin cepat. Pasal dia pula rakyat lah. Dia kata zaman waktu terbaik adalah waktu kita dalam usia range tu. Jangan jadi macam berbuah di ujung-ujung. Kita takut jadi macam durian, dia panggil buah buruk, dia panggil. Ada implikasi dia, bukan sekadar kesihatan ibu, tapi termasuklah juga dia panggil sifat benih yang ada pada. Tapi hikmah dia, saya katakan sekali lagi bahawa berkahwin tujuan dia meramaikan
nasab. Sebab itu disyariatkan ta'addud. Anak kena ramai. Anas bin Malik, saya sebut dah kan, Anas bin Malik anak dia berapa? 120. 120. Dia bukan GISB ni. Anak betul ni. Zaman dia ada hamba, ada isteri, 100. King Abdul Aziz. King Abdul Aziz, Raja Saudi tu. Siapa ke King Salman ni? Dia ni dah kira sejak dia mengasaskan kerajaan Saudi, siapalah yang terakhir tu berkelon ni lah, usia dia dah lebih hampir 100 tahun lah. Hampir 100 tahun. Tapi dalam 100 tahun ni raja tu masih lagi bin Abdul Aziz, Salman bin Abdul Aziz. Maknanya anak dia lagi. Pasal anak dia ada 38 orang, tak salah. Ramai anak dia. Ramai tu satu, gap panjang, cik-cik tu panjang dia punya keturunan dia. Jadi nasab ni antara hikmat ta'addud adalah itu. Tapi orang kita tak boleh tak buat ni. JISB yang buat pak kita ni. JISB buat. Dari bab sudut ni kita tabik. Tapi masalah dia ni doktrinisasi yang melampau tu. Itu tak betul. Habak kahwin poligami dia kempen tu, itu betul. Yang seterusnya, zaman dulu, sebab zaman dulu memang nak kepada ramai, tentera, nak perang, nak apa, mesti kena ramai. Jadi kalau tak ada orang, tak kuat umat tersebut. Yang kedua, hikmat poligami kerana dia kata hasil bancian mendapati bilangan wanita lebih ramai dari lelaki. Jadi kalau kita terima monogami, lagu-lagu mana pun mesti ada wanita yang tak kahwin. Bila kita tak galakkan poligami, akan ramailah wanita yang tidak berkahwin. Bila wanita tak kahwin, maka masyarakat pun akan jadi macam tidak seimbang, tidak seimbang. Dan wanita-wanita yang tak kahwin ni takut tidak ada yang menjaganya, tidak ada yang menjaga maslahatnya, kerana macam duduk. Dan kita takut sampai kepada bila tak kahwin. Kalau hak tak kahwin duduk diam-diam tu siapa? Tapi bila dia tak kahwin, dia mencari keperluan fitrah dia secara haram. Maka wujudlah maksiat-maksiat yang mana jawapannya ada dengan poligami, tapi oleh kerana mereka tak nak ambil jalan ni, wujudlah jalan sisi gelap masyarakat yang akhirnya adalah jenis wanita-wanita yang tidak bermaruah dan lelaki-lelaki yang durjana, yang mengambil kesempatan, dan akhirnya pincanglah masyarakat. Yang seterusnya, yang ketiga, dari sudut lelaki pula, bila dahlah dia kurang, tapi kebarangkalian dia meninggal cepat tu banyak. Orang lelaki ni, dia panggil dia kebarangkalian meninggal mereka ni tinggi. Sebab apa? Dia perlu pergi jihad zaman dulu, ataupun dia perlu keluar musafir, cari rezeki, buat kerja, buat risiko, mau jadi askar, jadi polis, jadi kerja di laut, nelayan, ada yang balik, ada tak balik, sehingga akhirnya bila mereka ni ditakdirkan Allah meninggal, ditakdirkan meninggal, siapa yang nak ganti tempat dia pada keluarga-keluarga yang dia tinggalkan? Maka di saat itu Islam membenarkan poligami ni supaya janda-janda yang ditinggalkan ni adalah yang menjaga. Ini keindahan syariat.
Yang keempat, menutup syahwat, pintu syahwat. Sebab ada orang lelaki memang sifat dia tak cukup dengan satu, sehingga akhirnya syahwat dia tu kalau tidak ditutup dengan poligami, dia akan terbuka dengan jalan yang haram. Betul lah macam orang kafir tadi lah. Dia kata dia nak satu, tapi hak dia langgan di luar daripada tu, girlfriend dia lagi ramai daripada isteri dia. Betul tak? Siapa ada pak kita lah ni, dia panggil apa tu? Orang baru ni, polis tangkap pun swinger ni, siapa tukar pasangan, suami isteri jumpa suami isteri lain, kita tukar-tukar. Mu pinjam isteri aku pinjam isteri kamu. Ini benda yang memang bahasa kita dilaknat Allah. Kalau rasa tak cukup kahwin, jangan tak kahwin. Tapi tak ada orang yang boleh bagi solution lebih baik daripada Allah bagi. Allah boleh bagi ta'addud, dia bagi poligami, tapi manusia duk lawan. Tak ada solution yang lebih baik daripada yang Allah bagi. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang seterusnya banyak rupanya. Nak baca habis ke kita ni? Ada 8 sini. Kebetulan minggu depan pula sambung lagi bab poligami. Semangat betul ustaz ni. Memang semangat bab ni, memang kita semangat, tak ada masalah. Semangat semua. Semangat. Ada yang tak semangat? Kita semangat. Ada setengah tu kalau nak ambil gambar nak ambil gambar. Saya kalau suka ambil gambar, mula dulu buat macam ni. Orang pada peace, orang kata peace, tak kata saya kata dua. Ada saya kata kita bergurau, buat macam ni pula lah ni. Kenapa ni? Okey, bukan okey, 3. Ada setengah pak saudara gitu. Kita ambil gambar family ni, ambil gambar. Okey, freestyle, kita pakat macam ni. Ada berani sikit, macam ni tunjuk. Ada seorang kata bini dia tengok macam ni, tarik satu. Ambil gambar pun takut dah, dia kata. Apa tak lagi ni? Dia kata, itulah dia kata, payah dia kata. Nak akak ni pun tak boleh dah. Wah, kasih sini ambil gambar. Freestyle macam ni. Kita kata, kenapa tu? Tauhid, dia kata tauhid. Nah, ada je dia kata. Jadi manusia ni macam-macam lagu tu lah. Sebab tu hikmat di sebaliknya banyak. Banyak. Kita doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang terbaik dan kebaikan untuk kita. Jadi tapi maksud daripada semua ni ialah kita niat kerana Allah. Jangan orang kata lelaki ni dia kahwin sebab nafsu. Dia melepaskan nafsu pada jalan yang halal adalah termasuk kerana Allah. Nabi SAW tanya Nabi kata, dalam semua benda ni bagi makan kepada isteri nafkah sebaik-baik sedekah, sehingga mendatangi isteri juga dianggap sedekah. Sahabat heran, macam mana? Sehingga Nabi SAW kata, bukankah kalau dia lepaskan pada jalan yang haram itu dosa? Tapi kalau lepaskan pada jalan yang halal, itulah pahala. Jadi berapa banyak kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dalam bab ni. Sebab tu kita kena lapang dada dan kita kena bersifat terbuka. Bukan sekadar terbuka, kita kena bersifat tunduk kepada syariat. Patuh, tunduk kepada syariat dan patuh. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah menyebut sebaik-baik lelaki adalah orang yang paling ramai isterinya. Kerana bersamanya ada tanggungjawab, dia pikul tanggungjawab lebih, dia bagi nafkah pun lebih, anak-anak dia pun ramai, doakan kepada dia lebih, pejuang-pejuang agama pun lebih. Jangan orang tengok dia ni seks saja. Itu panggil sudut pandang orang kafir. Dia hanya lihat dari sudut tu. Sebab dia kata ni perkahwinan hanya tujuan perkahwinan dalam syariat lebih mulia daripada apa yang mereka nampak. Mereka nampak tu je.
kita sepatutnya melihat dari sudut kacamata syariat. Syariat itu lebih utama. Kalau Allah mensyariatkan sesuatu, ia dengan kebaikan. Tapi ada hujah, dia kata dalam artikel saya rujuk ni daripada Islam Q&A, tapi dalam bahasa Arab lah panjang. Dia kata i'tirad qad ya'taridul ba'du, ada orang bantah. Jadi kita buat kebaikan, maslahat dia banyak ni, ada orang bantah. Ada dia kata, dia kata apa sini? Dia kata banyak mudarat kalau poligami ni. Apa dia mudarat? Itu Ustaz cerita kebaikan, mudarat dia banyak Ustaz. Dia kata permusuhan, pergaduhan, cerai-berai, dia kata mudarat dia tu. Dia kata wa hadha ad-darar, dia kata ni semua mudarat. Kita tengok macam-macam orang duk cerai-berai disebabkan poligami. Lepas tu dia pun jawab balik. Dia kata daf'ul i'tirad. Dia kata kalau masalah hak kamu sebut tu berlaku juga pada hak seorang pun. Kalau kata bergaduh, hak cerai-berai dekat di apa tu mahkamah syariah, hak ramai cerai-berai ni, hak seorang ke hak ramai? Hak seorang lagi ramai daripada hak tu. Kalau duk bergaduh, bergaduh suami isteri, hak seorang bergaduh tak semestinya dua. Jadi dia kata apa yang kamu sebut tu tak cukup kuat untuk menjawab kebaikan yang Allah nak bagi. Tinggal lagi kita kena, orang panggil, tunduk kepada syariat ni, tunduk kepada syariat Allah ni. Zaman kita ni orang dia lah wanita-wanita pun dah naik level tinggi dah kan. Ada pendidikan, ada harta, ada berapa. So dia dah rasa macam level dia up sikit lah, payah sikit lah zaman kita ni. Apa dia? Yalah tu. Betul. Dia tengok ustaz ni saya berkenan. Ada seorang ustaz tu berkenan lah ustaz ni. Bukan ustaz ni lah, ustaz lain. Dia tanya ustaz, dia bawa anak dia, kawan saya cerita, dia bawa anak dia gini. Dia tanya, nampak macam dia nak tunjukkan, nak suruh berkenan lah pasal ustaz ni muda. Dia kata, tapi saya dah ada isteri. Oh, tak jadi. Tarik handbrake balik, tarik handbrake. Nah, padahal nak asal nak bagi dah. Ada seorang tu dia jawab, ustaz ni ada berlaku sifat hak saya nak, cuma satu je, takkanlah bini nombor dua, dia kata. Jadi kadang-kadang kita meletakkan dia sebagai satu penghalang dari sudut tu. Tapi kalau bersifat daripada sudut orang panggil dulu. Zaman lah ni mungkin sudut pandang yang berbeza. Tapi kalau dulu dia kata orang bahasa Arab, saya masa duduk di Madinah Kapal, orang yang dah berkahwin dan terbukti sifat kepimpinan dan amanahnya adalah lebih baik daripada orang yang kita tak tahu dari mana. Kadang-kadang kita sangka bagi suruhan tu, rupanya orang ni jahat, zalim dan sebagainya. Jadi ada indikator-indikator yang berbeza, masyarakat berbeza. Ala kullin, kita sebagai orang yang belajar, syariat adalah indah. Tunduk kepada syariat adalah ibadah. Soal kita tak mampu, itu nombor dua. Soal kita tak sokong, itu nombor dua. Tapi janganlah sampai seseorang itu mencela syariat Allah, kerana Allah tidak melakukan atau mensyariatkan sesuatu melainkan untuk kebaikan hamba-hambanya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tadi ngatuk tiba-tiba jadi segar yang buat tadi ni. InsyaAllah lah kita sambunglah pada minggu hadapan. Jadi ayat ni ayat ni habis itu, tak habis lagi. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau tak mampu, cukuplah dengan satu. Ni minggu depan takut ramai sikit pasal ayat nak bincang bab satu je pula. Hari ni cerita bab ramai. Minggu depan sambung, kalau tak mampu satu je lah. Jadi minggu depan tu seronok sikit lah. Hari ni hari lelaki, minggu depan hak wanita pula. Utun jadi ustaz, dia kata. Awak Nazar kata Utun jadi ustaz, dia kata. Bukan ustaz Utunnya, dia tak boleh nak jawab sebab ustaz pandai baca ayat Quran, dia kata. InsyaAllah minggu depan sambung
Kalau tak mampu, satu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.